Pertama, kita lihat hari ini masalah krisis ekonomi dunia yang berteraskan kepada hutang piutang membawa mudarat kepada semua pihak, negara maupun syarikat maupun individu. Kerana pegangkan pada sistem riba. Riba ada peranan dia, tetapi bila riba dia nilai hakikatnya hanya untuk mengenakan perantaraan ataupun peraturan yang tidak seimbang dan adil, itu membawakan mudarat hari ini. Di England, kita ketahui juga hari ini ketidakpuasan dunia tentang sistem ekonomi sekarang telah menzahirkan beberapa sistem. Kita dengar di Europe, kita tahu ethical financing, ya. Itu dia buat. Memang maknanya dia lihat caranya. Tapi dalam Islam, memang ada pelbagai model yang tidak berteraskan kepada mengenakan syarat yang tidak adil kepada, ataupun berteraskan kepada akhlak yang mulia, maknanya macam qard hasanah. Kita tahu, kita bagi pinjam, tidak ada langsung perkhidmatan ni, hanya untuk menyaga dan sebagainya, balik jumlah hutang, tidak ada kena dengan. Maknanya mereka melihatkan kepada apa? Ganjaran akhirat, yang mana Allah menjanjikan dalam Quran kan, 700 kali dia punya percentage. 700 kali, bukan 700% ataupun 7%, 700 times. Tu tiap-tiap satu. So kalau kita buat perkiraan mathematical exponential punya, Masya Allah. Kalaupun dalam bulan Ramadan kita ada kerja malam Lailatul Qadar sekali sebulan, sehari 1000 tahun, kan? 1000 bulan 84 tahun. Allah menjaminkan Al-Quran 700 kali every day. Lihat tak di mana kita kepencangan pemikiran kita. Why one go for theology and forgot about the daily? Nampak tak? 700 kali. Kalau imagine tiap-tiap satu kita buat tu 700 kali, bukan 7%. ESB bagi kita berapa persen? 5%. 100%. So 700 times is 7,000. Betul tak? Kita tak kira begitu. Tapi tiap-tiap nanosecond. Ingat tak? You boleh buat kebaikan melalui wakaf tiap-tiap kali. Zakat itu tuntutan. Hak tak buat, kena marah. Tapi Allah memberikan sistem model di mana barakah tu terwakaf. Kita tak boleh letak ada 700 kali tu in a vacuum. Di mana nak letak? Sedekah pun ada juga. Tapi wakaf, dia ada exponential punya tu. And dia long term. Dia bukan makan hari ni. Kalau siapa yang tahu dari segi wakafnya ni konsep, dia mesti long term. Maknanya kita pinjam harta ni kerana Allah dan kita tak ambil. Maknanya kita dedicate, bagi endowment tu trust kepada Allah. Maka 700 kali tu sampailah hari akhirat dan selepasnya dibawa balik. Itu yang saya rasa itu yang mustahak. Kerana kita mencari sekarang barakah. Sebuah negara hari ini kalau tidak ada barakah, dia diganggu. Bayangkan hari ini kita ikut model barat. 10 tahun ada krisis. Tidak fikirkan bahawa hari ini, kerana kalau kita guna 50% orang Islam Melayu menceburi wakaf sebagai perniagaan, maka kita ada 50% defense. Kerana kita punya defense of barakah dengan challenges, walaupun itu Allah mengujikan kita, lebih terjamin. Kalaupun kita menghadapikan dugaan dan cubaan, kita tahu itu konsep dia di bawah mana? Konsepnya di bawah spiritual framework. Kalau setengah yang tidak ada asasnya, dia boleh lemah semangat dan melakukan banyak gejala. Bagaimana yang akhirnya kita lihat macam baru COVID tu, kita tahulah kerana kurang akidah atau iman, seorang menteri kewangan
Germany membunuh diri. Itu fact. Maknanya asas dia. Bagi orang yang wakaf, redha tu sebahagian satu, bagi kita ni cushion, bumper, untuk menerimakan segalanya dan memberikan imbangan kepada emosi kita dan sebagainya. Is part of the trial of life lah. Wakaf tu. Tapi kalau tidak ada tu, kita rasa resah lah, kan? Tak dapat. Nah, tu wakaf ada dia punya spiritual, ada 3. Dia punya spiritual punya quotient important. The intellectual quotient, konsep dia lain daripada konsep kapitalisme. Dan dari segi tindakan dan juga spin off, kerana kita bukan profit kerana taxation, profit hak Allah, hak masyarakat, hak orang yang memerlu, dan juga segala keperluan hidup dijalankan itu. Alright? Okay. Okay, Tok. Soalan seterusnya, Tok. Bagaimana kita susun atur inisiatif tajdid institusi wakaf demi dunia dan akhirat bagi kita semua hari ini? Mungkin boleh Datuk juga relate dengan bagaimana peranan Awqaf Holdings Berhad, Tok. Ya, okey. Tajdid institusi wakaf. Ya. Tajdid wakaf ataupun tajdid peradaban Islam kena melalui satu proses apa yang dikata strategic mind shift. Ya. Maknanya kita melihatkan peradaban Islam dengan pandangan Islam sebagai satu peta hidup. Kerana Islam tu berteraskan pada hidup. Dan seluruh cakra kosmos tu whole Islam. Ya. Tapi Allah letak kita sebagai khalifah dia. So maka kita bertanggungjawab. Shift ataupun anjakan insan, orang manusia, daripada sebagai objek, daripada subjek, manusia itu ada segalanya, bukan daripada menjadikan satu alat dalam segala urusan. Itulah yang pertama. Man in the center. Yang kedua, konsep kita terhadap kepada peranan kita. Dalam barat dan dalam sekarang pun, kita ada perkataan trusteeship, iaitu amanah. Hari ini, kita ke jalan hidup tidak lihat sebagai amanah. Kita lihat sebagai tanggungjawab. It's my duty. My to do. I live. Therefore I have to survive. Tapi tidak ada higher order objektif tu. Bila orang Islam sedar balik, ia hidup adalah amanah, sebagai khalifah, raja manusia, dan sebagai abdillah, khadam pada Allah, maka itu akan tukar segalanya. Hari ini kita tidak ada kesedaran itu. Dunia sekular telah melahirkan kita sebagai individu yang berteraskan pada jawatan. Kita manusia ini jawatan dia macam-macam ni. Maka peranan ataupun tuntutan konsep Allah yang kita janji dengan Allah, siapalah saya, kan, kita mengakukan Allah dalam surah tu, kita adalah ni khadam dia dan sebagainya, I might not be thy Lord dan sebagainya. Maka itu yang nak pisah balik dan harus sedari dan dipupuk bahawa akidah kita melalui pendidikan dan juga dasar-dasar kerajaan, fine tune dia punya falsafah negara untuk apa. Kalau negara untuk ekonomi saja, maknanya dia tahap peringkat duniawi. Kalau kita bawa negara ini sebagai negara yang terbaik dan sebagainya, maka dia ada tahap lebih tinggi. Dia ada kosmik punya matlamat, iaitu berdasarkan pada moral imperative or value driven, selain daripada just technical driven ataupun sectorial punya achievement. Itu yang
kita nampak hari ini desas-desus orang, ya. Dan apabila kita melihatkan perubahan dunia, order baru, di mana letak order ni baru, ia menggunakan teknologi through digital dan sebagainya, ataupun industrial 4.0 kita dengar, ataupun sekarang ICT pun jadi 5G, 5 generation, ya. Orang Islam harus fikir kita ada 7G. Di mana main 7G? Allah telah menyatakan, kan? 7 tingkat malaikat. Apa? Langit. The words are inside the Quran. So, kita tidak ada shift. Ini saya nak beritahu. Dari segi Western mind, dia ada shift generation. Dia ingat hidup tukar gitu. Kan? Tapi bagi kita ada 7th. Taken number 7th, the highest level of the heaven. Kan? So, maknanya, kalau kita sedar 7 is heaven, maknanya bukan kita nak 7 plus 1. Kita punya 7 ni is very, bukan dia boleh ditukar-tukar. Kita tahu definite end. Hari ni modern man, dia tiada end. Dia ada only, what they call, destiny. Dia tidak tahu matlamat dia nak pergi mana tu. Dia don't have end in mind. Dan juga end in mind, dalam Islam, dia dibantu dengan apa? Niat. Intention, Kalau orang putih panggil strategic intention niat. Kalau niat kita betul. Kalau niat kita tak ada niat, dia sampai juga, tapi untuk apa? Makna the higher order objective tidak dirasai. Capai, tapi meaningless. Ini orang bagi orang Islam, those orang yang dikatakan orang yang orang Muslim dan sebagainya, dia kena tahu benda ni. Itu sebabnya hari ni kalau kita nak bawa balik kesakitan roh orang Islam lah, bila saya bercakap terus terang, kita kena basuh ni roh. Muhammad pun start with kat basuh roh, kan? The angels came to clean his roh dia, hati tu. So nak mula balik, and bagi balik kita tahu masa ni Rasulullah menubuhkan satu masyarakat yang baru, yang ala ni apa, Quranic generation, lebih kurang 23 tahun. So kita kena ingat hari ini proses negara tak boleh 5 tahun. Walaupun kita diajar dalam demokrasi, tukar kerajaan 5 tahun. Maknanya kelang kabut negara. Maklangnya kerana kita gunakan demokrasi sebagai alat, bukan matlamat. Apa yang sebenarnya? Itu pun dari sistem pemikiran barat, demokrasi. Tapi hakikatnya bagi kita, itu sebagai alat. Tetapi peranannya, kita akan beritahu, bolehkah sebuah negara menukar visinya. Kalau kita banding dengan zaman-zaman negara dahulu, mereka bertahan beratus tahun, setengah 5,000 tahun. Persian Empire 5,000 tahun. Kita sini, apa ceritanya? Ya. So, kalau hari ini kita lihat dari segi pemikiran masa, ya. COVID 3 bulan, kita terlibat, saya pun terlibat, boleh tahan 3-4 bulan dan kita gelisah. Right? Bila kita ikut Quran Hour, dalam surah Al-Kahfi itu, berapa tahun orang pemuda dengan anjing tu dalam gua? Berapa tahun? Lebih 300 tahun. Right? So, bayangkan, time Allah ni is huge. Tapi dalam realiti dunia hari ini, ada. Saya baru terbaca video di mana sebuah pokok bunga di Himalaya sekali 400 tahun. Ini hakikat. So, masa tu, demi masa manusia lupa. Pasal memang kita lupa lah. Jadi manusia. Kalau di Himalaya Allah boleh tunjuk satu buah pokok 400 tahun. Baru bunga. Ni ada gambar kalau orang tahu. Tapi Al-Kahfi hakikat bagi kita hari ini. So, maknanya perjuangan kita tidak ada terhad. So, wakaf adalah, asasnya adalah berterusan. Selagi dia asasnya benar. Itu yang balik kepada ni tadi, ni prasyarat.
Maknanya first kesedaran. Orang kena terima hakikat wakaf itu seperti mana buat change transformation organisation, dia mesti ada advocacy dengan consciousness. Dari mana kita mencari peluangnya? Quran awal lah. Saya nak bawa hakikatnya satu prasyarat di mana insan manusia yang dilahirkan pada awal diajarkan ada institusi wakaf. Bukan Facebook atau Google lah. Bila kita didik dari ayat, dari ilmu itu. Kalau kita nak bayar, kita nak ajar budak itu menderma, pagi-pagi dia kena menderma budak tu. Kerana ada itu tabi'i. It's a habit. Bukan saja kita bagi cerahan buat baik. Manusia pasal kita, satu dari akal terima. Tapi dari tindakan adalah tabi'i. Maknanya kena didik. Bukan mengajak, didik. Budak tu kena tahu. So hari ini kita buat, RM1 wakaf. Itu sebabnya, selagi kita boleh buat kesedaran ini, maka peranan kerajaan dan juga pemimpin dalam bidang yang mereka urus tadbir negara dan Islam, kena lihat bagaimana televisyen itu menjadikan guru dan juga platform untuk membawa kebangkitan kesedaran. Kerana hari ini prasyarat wakaf dan sebagainya ada dalam Quran. Okey? So, bila kita membuatkan satu program sebegitunya baik, kita yang saya telah kata pada setengah kawan, kita telah melahirkan satu apa yang konsep dalam digital dahulu, ICT, Knowledge Society. Kita tukar kepada konsep itu, Quran Knowledge Nation. Makna apa dia? Makna Quran itu menjadikan pegangan falsafah negara hidup. Negara Malaysia, Alhamdulillah, kita ada 2, 3, banyak, no problem. Pasal dalam buku ini menceritakan bagaimana orang Kristian dengan Yahudi menjalankan hidup mereka dalam zaman Ottoman. Tak masalah bagi kita. Hanya hari ini, tekanan sejarah Barat, semua kena ikut dia. Yang lain tak boleh ikut. Kalau hari ini kita nak membuatkan perubahan baru, di mana manusia boleh corak hidupnya, maka kita lihat bagi persediaan orang Islam, ini yang pertamanya. Kerana kita punya hati kita, ilmu kita bukan hanya belajar masa dalam sekolah sekarang mengajarkan ilmu fiqh dan hukum sembahyang itu basic lah. Tapi yang peringkat tinggi, selepas kita keluar, kita boleh mengaku kita tidak ada pengalaman macam ni. Kan? Bukan semua. Kita ada golongan agama. Tapi kalau 100% agama, yang 90%, apa berlaku dengan Quran awal? Dan sahabat saya, Dato' Syekh Mudam, satu inovasi yang terbesar bagi dunia Islam. Kerana pakai teknologi, tapi prasyarat Quran imperatif. Dan baru boleh kita tukar. Baru bagi makna kepada ini. Okay?